Hai Fatin. Waalaikumsalam. Fatin boleh dengar tak suara Nadia? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Ika. Terima kasih join. Okey, Nadia mulakan ya. Jadi, Assalamualaikum dan salam 2 Ramadan. Dan hari ini masuk hari kedua untuk sesi live bersama dengan Nadia untuk slot buku-buku menarik terbitan PTS. Jadi, hari ini Nadia nak kongsikan, Nadia nak sambung buku semalam iaitu Ya Allah, Aku Rindu Kepadamu. Dan semalam Nadia dah kupas sikit input yang menarik daripada buku ni. Dan hari ni kita nak sambung, ada lagi beberapa poin yang best daripada buku ni. Dan untuk pengetahuan semua, buku ni adalah satu daripada combo Kembara Menuju Allah, 4 ni. Okay, yang ni yang pertama lah Nadia kira kan, kalau ikut kelopak bunga dia ni. So Nadia baca ikut kelopak bunga ni. So buku ni. Ya, sticky notes. Itulah sebab memang menarik kan, lagipun dia warna-warni macam ni. Ada quotes, motivasi, jadi seronok lah untuk kita tanda kan. Inilah collection sticky notes ni. Alhamdulillah. Okay, so Nadia nak kongsikan. Kepada yang terlepas semalam boleh tonton di IG buku PTS untuk yang semalam punya sesi. Jadi untuk hari ni Nadia nak kongsikan lagi beberapa perkara menarik di 100 muka surat yang terakhir. Nadia nak petik satu quotes yang best daripada buku ni. Nampak tak? Create a life that feels good on the inside, not one that just looks good on the outside. Jadi quotes ni memang sangat kena dengan situasi sekarang yang mana terjemahannya lah macam kita kenalah create life yang bukan sahaja luaran nampak hebat tapi juga dalaman. Dan sangat orang kata relate lah dengan situasi sekarang yang mana perkembangan social media yang sangat-sangat rancak. Jadi orang tend untuk zahirkan luaran yang memang bagus lah, yang memang semua benda best-best untuk ditunjukkan di social media. Tapi hakikatnya dalaman sendiri tu macam tenat. Macam tu. Itulah quotes dia yang nak disampaikan di sini. Jadi kita ada dua aspek lah nak kongsi kat sini. Sebagai pengguna social media, kita yang melihat orang lain, kita jangan rasa dengki, iri hati dengan kemewahan ataupun apa yang orang lain ada. Okay? So quotes ni dalam bab 7, engkau yang maha melapangkan. Jadi kita kena lapangkan dada, lapangkan fikiran untuk tak bebankan diri kita dengan rasa macam kita ni tak cukup. Okay, tak macam orang lain. Sebab itulah social media ni untuk kalau kita tengok dengan rasa syukur dan happy untuk orang lain. Maksudnya kita tengok kejayaan dia, kita pun rasa macam syukurlah untuk kehidupan dia, itu rezeki dia. Okay, tak perlulah kita rasa dengki and macam tak puas hati dengan hidup kita sendiri. Okay, so jangan terpedaya dengan helah social media. Dan juga orang yang post di social media ni confirm lah dia akan share benda-benda yang baik, yang benda-benda yang orang suka lihat. Jadi kita tak tahu apa yang dia lalui, semua tu kan. So tak perlulah rasa macam hidup dia perfect macam tu. Okay, kita pun kita patutnya bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Tengok tu pandang dengan pandangan yang baik lah. Okay, jangan jealous, iri hati, semua tu pandang dengan rasa rasa seronok tengok kejayaan orang lain. Okay, itulah semoga kita dilapangkan dada, dilapangkan fikiran untuk tak membebankan dengan perkara-perkara yang negatif macam tu. Hai Puan Syaza. Okay, terima kasih yang baru join. Ada tengah borak tentang buku ni, sambungan semalam.
Ya Allah, aku rindu kepadamu. So sekarang kita discuss satu quotes ni. Mari ulang balik. Create a life that feels good on the inside, not one that just looks good on the outside. So itulah yang Nadia share sikit tadi kan. And then apa lagi? Kita selalu nak nampak hebat dekat luar kan, tapi sepatutnya kita macam from inner to outside. Okay, kita make sure dalaman kita strong dulu, barulah benda tu akan macam terpancar sendiri. And then Nadia nak kongsi tips macam mana nak increase self esteem ataupun self confidence dengan bila kita tengok social media ni, kita memang tak boleh berpisah kan. So sometimes kita akan rasa overwhelming semua tu. Best sharing Maktabal Fahim, thank you. Alright, so macam mana caranya? Kita kena ada mindset yang jangan judge diri kita sendiri. Maksudnya kita ni lebih banyak menghukum diri kita berbanding orang lain dengan cara insecure, overthinking, anxiety. Jadi benda tu sangat membebankan diri kita. Sebab itulah dalam topik ni, Engkau yang Maha melapangkan, kita mohon semoga kita dilapangkan daripada fikir benda-benda yang useless macam tu. Okay, contohnya kalau kita buat something and then kita rasa tak confident, kita rasa macam orang akan judge kita, macam aku dah buat, aku tak okey, tak hebat, macam tu lah, macam-macam. Tapi sebenarnya tak ada siapa yang cakap, kita yang rasa sendiri. Okay, benda tu dalam diri kita. Sebab tu lah macam nak cakap yang kita ni lagi banyak judge diri kita berbanding orang lain, dan perkara tu yang buatkan kita rasa down. Okay, semua sebab diri kita sendiri. So kena ada macam mindset yang tak ada orang fikir pasal kita pun. Faham tak? Okay, jangan bebankan diri kita fikir apa orang lain kata. Macam tu. Contoh macam apa-apalah, macam public speaking ke, benda-benda yang perlukan kita menonjol. Tak kira lah macam di platform social media ke, di real life ke, tak perlu fikir apa orang cakap. Maksudnya jangan terbeban lah. Faham kan? Terima kasih yang baru join. Kali ni suara jelas. Okay, Alhamdulillah. Ika. Hai Ika. Okay, so harap tips tu membantulah untuk kita lebih rasa confident dan tak membebankan diri kita dengan persepsi, prasangka yang datang dari fikiran kita sendiri. Okay, harapnya dapatlah point tu. So itulah, kepada yang baru masuk, thank you. Okay. So Nadia ulang balik. Create a life that feels good on the inside, not one that just looks good on the outside. So sama-samalah kita perbaiki diri kita dari dalam supaya terpancar keluar. Tak perlulah lagi kita berpura-pura. Maksudnya nak tunjuk bagus kat semua orang. So kita improve dalaman dulu, and automatically nanti akan terpancar yang baik di luaran. Macam tu. Okay, terima kasih yang join. Pan Yonis, Arif, Zubaidah. Okay, kepada yang baru join, Nadia ucapkan terima kasih. Ini adalah hari kedua untuk slot bersama dengan Nadia, yang mana Nadia akan bincangkan buku-buku terbitan PTS yang menarik, yang sesuai untuk dibaca di bulan Ramadan ni. Dan hari ini Nadia akan kongsi input daripada buku ni. Ya Allah, aku rindu kepadamu. Dan buat yang belum tahu, buku ni bertemakan motivasi, pembangunan diri, pembangunan jiwa, dengan ilustrasi warna-warni macam ni. Okay. Dan sebelum tu, kalau korang nak share something atau nak tanya, boleh je dekat ruangan komen. Okay. Alright. So kita sambung. Lagi nak kongsi, ada satu benda yang menarik lagi, iaitu refleksi. So dalam buku ni bukan setakat motivasi, petikan ayat Al-Quran, hadis macam tu, tapi ada juga selit macam tips yang praktikal, and then checklist diri, macam tu lah. So ada satu ni refleksi, ini yang seharusnya kita lakukan setiap pagi. Jadi mungkin daripada refleksi ni boleh membuka minda kita lah.
So saya akan kongsikan. Hai Tia Nordin. Okey. Refleksi yang sepatutnya kita lakukan setiap pagi. Okey, yang pertama yang dikongsikan dalam buku ni. Sebaik sahaja bangun tidur, sepatutnya kita mengucapkan Alhamdulillah kerana kita mampu lagi membuka kedua-dua mata. So benda ni kita jarang lah buat. Macam yelah, bangun-bangun pagi dengan mengantuk tu mesti macam mindless kan, pergi toilet, ambil wuduk semua tu kan. So apa kata bangun pagi tu kita Alhamdulillah dulu, kita ucapkan Alhamdulillah, syukur sebab kita berjaya bangun pagi ni. Ada orang yang mungkin telah pun meninggal dunia dalam tidur. Lagipun tidur ni juga dikatakan apa orang kata, mati yang sementara kan. So itulah. Jadi bangun pagi tu bersyukur sebab masih bernafas, masih diberikan peluang untuk membuka mata pada pagi ni. Macam tu. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, selepas mengambil wuduk, sepatutnya kita mengucapkan Alhamdulillah kerana masih mampu merasakan kesegaran air pada anggota wuduk kita. Okey, ini yang kedua, bila kita ambil wuduk. So, nak cakap yang kita berjaya juga mengharungi pagi yang sejuk, ambil wuduk, segarkan anggota wuduk kita. So itu pun satu nikmat lah. Bukan semua orang yang macam dapat bangun awal, dapat ambil wuduk untuk solat subuh. Benda tu juga adalah struggle lah untuk orang lain kan. So bersyukurlah kita masih lagi mampu untuk merasakan kesegaran air pada anggota wuduk kita. Dan certain orang macam accident ke, yang dekat hospital macam tu, diorang mungkin mengalami kesusahan nak ambil wuduk. Jadi macam mungkin rasa macam kurang sikit lah kan. So kita kena bersyukurlah masih lagi diberi nikmat ni. Dan yang ketiga, ketika melihat cermin, seharusnya kita mengucapkan Alhamdulillah kerana betapa banyak nikmat yang kita terima pada wajah dan seluruh tubuh kita ini. Ini pun antara yang sangat baguslah untuk kita refleks setiap pagi. Nikmat kesihatan tubuh badan, Ika cakap betul. Nikmat kesihatan tubuh badan kita yang selalu kita tak perasan. Sebab tu lepas dah ambil wuduk apa semua tu, menghadap cermin, kita ucapkan Alhamdulillah untuk semua nikmat yang Allah bagi pada muka, pada tubuh badan kita. Sebab kadang-kadang kalau kita tak buat refleksi ni pagi-pagi, kita tak sedar pun kita jalani hidup kita macam biasa je, macam kita tak ada apa. Okey, itulah nak bantu kita untuk rasa syukur setiap hari, setiap pagi. Mulakan dengan rasa syukur dengan nikmat pada wajah dan seluruh tubuh kita. Okey, sebab yelah, kita tak terfikir sebab kita macam sempurnalah tubuh badan kan berbanding dengan orang lain yang kekurangan anggota. Mungkin dia akan lagi refleks banyak lagi kan. Dia akan macam kan bagus kalau ada macam ni. Tapi kita yang ada ni tak rasa sebab kita tak nak fikir. Jadi benda ni baguslah untuk kita refleks setiap pagi. Okay. Yang keempat, kita hendaklah ketika hendak melakukan sesuatu aktiviti, kita juga harus mengucapkan Alhamdulillah kerana masih diberi kesempatan untuk belajar, menjemput rezeki dari Allah, beribadah dan juga masih ada waktu bagi memperbaiki diri kita. Okey, yang ni pun kita macam jarang nak reflekskan. Macam buat je lah kerja macam biasa kan. Hai Fatihah, Nur Ashikin, Hana, thank you join. Okey, nanti sambung. Kita sekarang tengah berdiskusi tentang refleksi yang patut kita lakukan setiap pagi. Okey, yang nombor 4 tadi. So, bila kita nak mulakan sebarang aktiviti, kita patutnya rasa bersyukurlah masih diberi kekuatan untuk lakukan aktiviti tersebut. Tak kisahlah bekerja ke, belajar, buat apa-apa sahaja. Kita rasa macam syukur Alhamdulillah dapat diberi kekuatan untuk buat benda ni. Ada orang tak mampu buat ni. Okay, faham tak? Dan masih diberi masa kesempatan untuk buat ibadah. Dan diberi masa juga untuk kita memperbaiki diri. Hidupnya kita hari ni pun perlu rasa syukur sebab kita masih diberi peluang untuk menambah baik diri kita setiap hari. Okay?
Ya, itu setiap kali melakukan aktiviti, syukur alhamdulillah diberi peluang, diberi kekuatan untuk buat benda tu. Dan seterusnya yang kelima, kita dapat berasa bahagia saat ini juga tanpa perlu menunggu kita sudah memiliki ini dan itu, hanya kerana Allah sudah memberikan anugerah yang terbaik pada diri kita ini. Okey, maksudnya nikmat yang kita ada ni pun kita patut rasa syukur dah sekarang, tanpa perlu kita nak rasa macam tunggu something big. Tahu maksudnya, macam kita rasa bahagia sekarang ni tak perlu pun tunggu nanti dah ada rumah besar ke, kereta besar ke, kerja yang bagus-bagus. Tak, kita bersyukur hari ni dengan apa yang kita ada. Macam tu. Okay, itulah maksudnya kat sini, kerana Allah dah berikan anugerah yang terbaik pada diri kita hari ini. Hari ni kita rasa syukur dengan apa yang kita ada ni. Tak perlu tunggu nanti dah ada semua benda baru nak rasa syukur. Okay, macam tu. So, inilah antara 5 perkara yang bagus untuk kita reflect setiap pagi. Yang selama ni pun kita tak pernah amal untuk reflect kan. Bangun-bangun je, pergi je toilet semua, pergi mandi semua. Tak fikir. So, sebenarnya kalau kita reflect, banyak yang boleh kita rasa syukur setiap hari dan tak banding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Okay, Ika cakap bahagia dengan apa yang kita ada. Betul. Bila kita rasa cukup, iaitu rasa qanaah, kita akan rasa lebih lapang dan tenang. Okay, tak perlu nak banding dengan apa yang orang lain ada. Okay, terima kasih yang baru join. Okay, so kita sambung antara perkara lain yang menarik dalam ni. Sekejap, page 128. Okay, yang ni sangat sesuai sekarang dalam bulan Ramadan ni, iaitu dalam ni ada kongsikan tips bersedekah. So sangat-sangat baguslah tambah lagi bulan Ramadan ni. So sedekah ni dapat menghapus dosa. Macam kita tahulah manfaat-manfaat sedekah: menghapus dosa, diberi naungan di akhirat nanti, diberi keberkahan pada harta, dan Allah lipat gandakan pahala untuk orang bersedekah. And then akan ada pintu syurga khas untuk mereka yang bersedekah. Special kan? Dan kita dibenarkan untuk berasa iri hati kepada dermawan. Inilah antara iri hati yang baik, ada dua tau. Satu, kita iri hati kepada mereka yang rajin bersedekah, dermawan. Dan yang kedua, iri hati kepada orang yang berilmu, yang menyampaikan ilmu. Ni dua kategori yang kita boleh iri hati. Okay, untuk jadi lebih baik. Okay, so Nadia nak kongsikan tips yang dikongsikan dalam ni. Ada 4 semuanya. So, kalau korang ada tips sedekah yang bagus untuk kita amalkan bulan Ramadan ni, boleh tulis di ruangan komen, okay? Okay, so Nadia kongsikan. Tips yang pertama, setiap kali hadir ke kuliah atau majlis pengajian ilmu di masjid, bawa bersama 2 bekas minuman kecil lebih untuk diberikan kepada hadirin yang memerlukan. Okay, contoh rasanya yang ni applicable to all events lah yang kita hadir. Bawa je air minuman lebih. Benda tu pun dianggap sedekah. Yelah. Tapi sekarang Ramadan kan. Nanti bila-bila. Bawa je air lebih. Kita bagi je lah kat siapa-siapa kan. Tu pun walaupun nampak kecil tapi impactful. Tetap juga dikira sedekah. And then, yang ni sesuai untuk ibu bapa. Apabila menyediakan bekal makanan anak untuk ke sekolah, sediakan lebih daripada kuantiti biasa. Dengan pesanan anak berkongsi makanan dengan rakan yang lain. Itulah bagusnya berkongsikan didik anak. Berkongsi dari kecil. Dan kita juga, kalau ke pejabat ke kelas ke, boleh juga amalkan untuk kongsi makanan. Seterusnya, yang ketiga, letak bekas dan sediakan minuman di kaki 5 yang ada haiwan terbiar. So, benda ni sangat mulia lah untuk kita tolong binatang-binatang yang terbiar, kucing, anjing jalanan kan. Hanya perlu letak bekas air di kaki 5 supaya diorang pun, haiwan-haiwan terbiar ni, dapat manfaatnya. Benda tu nampak simple kan, tapi sangat impactful. Sangat bagus untuk kita tolong binatang-binatang terbiar ni.
Okey, lagi yang keempat, jika mengisi air di mesin air berbayar, tinggalkan baki wang sedikit dengan niat sedekahkan kepada pengguna mesin air yang seterusnya. Contoh kan, yang macam kowe, mesin air yang berbayar tu kan, yang masuk shilling tu kan. So, apa salahnya kalau kita masuk 50 sen ke something kan? Masukkanlah lebih 20 sen ke 10 sen tinggal dalam mesin tu. So, the next person yang datang nak tadah air, dah ada shilling dalam tu. Tu pun dikira bersedekah. Menarik kan? So, jadikanlah amalan kan, duit shilling 10 sen ke 20 sen yang lebih-lebih tu, nak isi air, just tinggalkan beberapa shilling untuk orang lain dapat manfaat. Tengok, yang dikongsikan kat sini, simple sahaja tips dia. Sedekah yang ringan-ringan je. Orang kata, share air, sediakan minuman untuk haiwan di kaki lima. Benda tu pun simple sangat tapi dianggap sedekah. Kalau korang ada tips yang bagus untuk sedekah, boleh komen kat bawah tau. Hai Ima. Okay, so antara lain untuk bulan Ramadan ni yang sesuai kita lakukan, kita boleh juga siap-siap lah nak transfer online kepada pusat kebajikan ke, kepada rumah anak yatim ke, kepada persatuan haiwan terbiar ke yang uruskan haiwan-haiwan terbiar ni lah. So, sedekah tak kira kuantiti tapi keinginan kita tu nak sedekah ke tak nak. Macam tu. Dan itulah macam Ramadan tahun lepas juga, ramai kan orang kongsi nombor akaun bank-bank Persatuan Pertubuhan Anak Yatim, kebajikan macam tu. So boleh juga kita amalkan untuk tahun ni. Nadia pun tengah sedekah ilmu. Alhamdulillah, itulah sekadar berkongsi apa yang kita baca dalam ni. Itulah. Apa lagi kita boleh buat? Sediakan dalam bulan Ramadan ni, antara sedekah lain kita boleh buat adalah sediakan hidangan untuk orang yang berbuka puasa. Yang simple-simple pun okey, beli air ke, goreng kuih ke kan. Janji kita sediakan hidangan untuk orang yang berpuasa. Itulah sangat bagus manfaatnya. Dan antara lain juga adalah perkongsian ilmu. Itu pun dianggap sedekah dan baguslah untuk diamalkan bulan Ramadan ni. Simple-simple macam sharing quotes kat status WhatsApp ke, dekat story IG ke macam tu. Benda tu pun dianggap sedekah. Selagi benda tu bermanfaat kepada orang lain, dianggap sedekah. Kita tak mampu lah nak buat yang hebat-hebat kan, pergi bina masjid ke apa ke, tak boleh lah kan. InsyaAllah nanti, satu hari nanti. Tapi kita mulakan habit tu dari sekarang. Mula dengan benda yang simple macam tadi kan. Macam tadi tu, kepada yang terlepas, Nadia ulang balik tipsnya. Bawa minuman lebih untuk kita berikan kepada orang lain. Contohnya datang event kan. And then yang kedua, bawa bekal makanan macam untuk anak pergi sekolah kan, untuk dia share dengan kawan-kawan dia. And then sediakan minuman di kaki lima untuk haiwan terbiar. Dan juga tinggalkan wang shilling sedikit untuk pengguna mesin air. Benda yang simple-simple tu tapi tetap dianggap sedekah. Sedekah pada jiran, kuih-muih macam tu. Betul. Bulan Ramadan ni sangatlah bagus untuk sedekah benda-benda macam tu kan. Sedekah yang ringan je macam kuih-kuih, benda-benda tak payahlah nak masak hebat-hebat sangat pun kan. Janji kita cuba untuk bersedekah. Dan yang macam Nadia cakap tadi, yang transfer online tu tak perlu pun nilai besar. RM1, RM2 tu pun dah okey. Janji kita ada niat nak sedekah. Tambah lagi bulan Ramadan ni, dilipat gandakan lagi pahala. Macam tu. Okay. So, itulah antara tips sedekah. Semoga bermanfaat lah. Dan seterusnya, ada nak share lagi satu benda yang menarik. Okay. Ada satu quotes yang menarik dalam ni. Puan Syazah cakap, bawa makanan untuk kucing anjing jalanan dalam kereta, kalau jumpa boleh beri. Betul. Sangat best idea ni. Sediakan je kan makanan kucing semua tu dalam kereta ke. Sebab jumpa tepi-tepi jalan boleh bagi. Sangat bagus idea ni. Terima kasih Kak Syazah untuk idea ni. Bagus-bagus. Okay. So, dia sambung. Satu quotes yang menarik di hujung-hujung buku ni. Okay. Jika kamu kaya, maka tampakkan kesyukuran
bukan kekayaan. Jika kamu miskin, tampakkan kesabaran, bukan kemiskinan. Nampak tak kat sini? Jadi kalau anda kaya, saya faham yang menonton ni pun ada dua kategori, sama ada yang kaya ataupun yang sedikit susah kan. So, kalau anda kaya, kita tampakkan kesyukuran kita. Macam mana nak tampakkan kesyukuran tu? Bila kita berbuat amal lah, macam bersedekah ke, kita tak tunjuk yang kita kaya, tapi kita tunjuk kita bersyukur dengan harta kita, kita belanja orang lain. Macam tu. And then, jika kamu miskin, tampakkan kesabaran, bukan kemiskinan. Macam mana nak nampak kesabaran tu adalah kita bersabar dan tak buat benda-benda yang dilarang, macam mencuri ke. And then jangan mengeluh, teruskan bersabar. Jangan mengeluh, jangan give up. Dan jangan give up dengan life tu. Dan inilah yang bagusnya dalam Islam. Dua benda. Yang miskin tak digalakkan meminta-minta, dan yang kaya digalakkan untuk memberi. So benda tu macam compliment each other tau. Okay, yang kaya ni dia bagi je, tak perlu nak suruh-suruh. Yang miskin ni pula tak perlu minta-minta, dapat menerima sedekah, macam tu. So kalau kita amalkan benda ni, dua konsep ni, insyaAllah hidup ni akan jadi aman. Itulah. Dan dalam ni juga disebutkan surah Ali Imran ayat 144, wa sayajzillahu syakirin, yang bermaksud dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi dekat mana pun kategori kita, kaya ke susah ke, kalau kita bersyukur, Allah janji akan beri balasan. Nampak kan? Menarik kan? So teruskan bersyukur, tak kira lah di mana posisi pun yang kita berada. Kalau kita ikut quotes ni tadi, iaitu petikan daripada Ustaz Sanusi Daris, jika kamu kaya, tampakkan kekayaanmu. Jika kamu miskin, tampakkan kesabaranmu. Okay, betul tak? Jika kamu kaya, tampakkan kesyukuran. Jika kamu miskin, tampakkan kesabaran. Itulah yang sepatutnya. Jadi sama-samalah kita melengkapi antara satu sama lain. Yang kaya bersedekah dan yang susah tidak meminta-minta. Macam tu. Okey, rasanya itu sahaja perkongsian untuk hari ini daripada buku Ya Allah Aku Rindu Kepadamu. Okey, macam-macam Malaysia tadi. Dan juga separuh semalam boleh tengok ulangan di IG Buku PTS. So, terima kasih yang mana join hari ini. Semoga bermanfaat. Okey, selamat menjalani ibadah puasa. Okey, baru 2 Ramadan hari ini. Dan kepada yang berminat nak dapatkan buku ni, satu buku ni adalah RM27. Dan kalau beli set combo Kembara Menuju Allah ni, 4 ni adalah RM108. Dan boleh dibeli di link di IG Buku PTS ni, ataupun DM je sebab admin akan assist. Dan juga boleh dapatkan di kedai buku PTS di Selayang, Batu Caves dan kedai buku-buku terpilih. Dan juga laman web bookcafe.com. So kalau anda tak ada lagi bacaan Ramadan, sesuailah buku ni, sesuai untuk dihadiahkan kepada kawan-kawan dan juga sesuai untuk pembaca yang baru nak mula membaca. Okey, terima kasih juga yang stay dalam live ni. Ika, Kak Nazifa, thank you. Puan Syaza juga, thank you. So setakat ini sahaja. Kita jumpa lagi esok dengan buku seterusnya. Okey. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.